Apa khabar semua? Cuba korang bayangkan bangunan setinggi 40 tingkat boleh terbang. Itulah kegilaan Starship yang SpaceX buat yang baru-baru ni berjaya naik 200 km ke atas sebelum dia lesap waktu re-entry. Dan kalau anda nak tahu, inilah struktur terbang paling besar yang manusia pernah buat. Dan owner SpaceX ni iaitu Elon Musk, dia kata Starship ni lah yang akan bawa manusia pergi ke Marikh satu hari nanti. Jadi dalam video ni kita nak tengok logik ke sebenarnya Starship ni nak pergi ke Marikh, apa cabaran-cabaran dari segi engineering untuk buat kapal angkasa gergasi ni, dan mungkin paling penting, bila agaknya kita boleh naik dia pergi ke Marikh. Baik, kalau anda nak tahu, ada seorang manusia dalam dunia ni yang agak gila, nama dia Elon Musk. Dan ultimate aim dia adalah untuk menjadikan manusia ni boleh hidup di banyak planet. Dan target dia sekarang adalah planet Marikh. Now, personally, saya rasa idea ni agak mengarut. Tapi dengan perkembangan teknologi yang gila-gila sekarang, boleh kata tak ada apa yang mustahil. Dan bila ditanya kenapa dalam banyak-banyak cita-cita yang logik, dia pilih cita-cita nak pergi Marikh ni, dia kata sebab seronok. Bila seronok, baru kita semangat nak buat kerja. Cuma satu lagi sebab kenapa orang dengar Elon Musk cakap ni adalah of course sebab dia banyak duit. Memang dah berbilion dibelanjakan oleh SpaceX dalam proses dia buat dan testing spaceship dia. Dan Starship ni sekarang adalah kapal angkasa dia yang paling besar setakat ni. Jadi untuk buat kapal sebesar ni untuk angkut barang dengan manusia pergi ke planet Marikh dan nak buat ni pada harga yang masih boleh masuk akal, first sekali segala kapal dengan booster yang diorang pakai tu mestilah boleh diguna pakai banyak kali. Kalau anda nak tahu, dulu punya style booster tu boleh pakai sekali saja. Lepas tu dia akan terhempas dekat mana-mana. Jadi nak terbang next time kena bina yang baru. Jadi SpaceX ni sekarang memang champion bab-bab reusable rocket booster ni. Dulu memang testing dia banyak terhempas, tapi sekarang ni boleh kata ni je lah satu-satu company dalam dunia yang boleh landingkan balik dia punya booster dengan konsisten. Cuma somehow booster diorang untuk Starship yang diorang test baru-baru ni tak dapat landing dengan betul dan dia self-destruct sebelum sampai ke bawah. Mungkin sebab saiz dia terlalu besar dan diorang memang tak pernah handle booster sebesar ni landing. Kemudian untuk terbangkan roket sebesar bangunan 40 tingkat ni, of course kita akan terfikir, ada ke propulsion unit yang cukup kuat untuk terbangkan benda ni ke atas sana? Kalau anda tengok betul-betul spaceship ni, dia sebenarnya ada dua unit tau. Yang dekat atas tu dipanggil SpaceX Starship dan yang dekat bawah tu dipanggil Super Heavy Rocket. Combination kedua-dua unit ni lah yang dipanggil Starship. Baik, jadi komponen yang bawah tu yang nama dia Super Heavy Rocket tu, dia sebenarnya adalah booster untuk kapal dekat atas tu. Maksudnya bahagian bawah Starship ni 70 meter dekat bawah tu dalam 23 tingkat bangunan, itu adalah enjin dan juga tempat storage segala bahan api untuk bawa naik Starship ni sampai ke lower Earth orbit. Dekat bawah sekali booster ni, diorang letakkan enjin Raptor. Tak silap saya ada 33 Raptor engine. Bukan enjin Ford Ranger Raptor tu tau. Itu dekat highway boleh lah. Dan enjin ni yang akan provide thrust untuk Starship ni naik. Bila sampai lower Earth orbit, booster ni akan detach dengan kapal dan dia akan turun semula dan landing. Lepas tu refuel untuk digunakan oleh next kapal yang nak naik pula. Pada masa yang sama, kapal yang dekat atas tu akan terus jalan sampailah ke Marikh. Jadi kenapa booster ni besar gila adalah sebab untuk naikkan load sebanyak ni, mungkin sampai 100 tan, untuk sampai ke lower Earth orbit tu memang satu benda yang sangat susah. First, nak lepas dari gravity, dan second, untuk lepas dari air friction dalam atmosfer bumi. Bila dia dah dekat lower Earth orbit tu, tenaga untuk push kapal ni sampai ke Marikh dah tak sebanyak nak push kapal ni keluar dari atmosfera bumi. Okey, kalau anda fikirkan, eventually kapal Starship ni dia kena balik ke bumi semula kan? Kalau dia sampai Marikh nak masuk ke planet tu dan landing, dia tak perlu risau pasal heat sebab dekat Marikh tak ada atmosfera. Tapi dekat bumi ni ada atmosfera. Maknanya objek yang nak masuk ke permukaan bumi ni dia akan berlanggar dengan molekul-molekul udara yang ada dalam atmosfera tu. Dan untuk objek sebesar dan selaju Starship ni memang akan generate haba yang sangat banyak waktu re-entry tu. Dan kalau kita tak manage haba ni, maka Starship ni akan hilang dan cair macam tu saja waktu re-entry. Dan disebabkan Starship ni akan bawa orang, maka macam mana diorang nak manage haba ni akan jadi satu benda yang sangat kritikal. Jadi apa yang diorang buat sekarang adalah diorang akan guna sejenis material yang nama dia Pika X.
atau nama penuh dia Phenolic Impregnated Carbon Ablator, yang mana dulu NASA pun pakai tapi SpaceX improve lagi, dan material ni boleh tahan haba sehingga 1650 darjah Celsius. Memang diorang dah test dan material ni memang sesuai lah untuk guna masa re-entry. Jadi apa SpaceX buat adalah material ni dia buat bagi macam bentuk tile macam tu, dan lepas tu dia susunlah tile ni dekat bahagian bawah kapal yang akan kena panas ni waktu re-entry. Of course, tile ni dia akan bentukkan supaya boleh fit ngam-ngam dengan badan kapal tu. Cuma bagi saya dekat sini ada kelemahan sebab setiap sambungan tile ni ada potensi untuk haba tu terlepas masuk dan kena ke body Starship ni. Kalau ikutkan, diorang boleh je buat heat shield ni besar-besar terus untuk cover seluruh bawah kapal tu. Tapi kalau buat macam ni, kalau ada damage pada satu part heat shield ni, maka keseluruhan heat shield nak kena ganti. Jadi kalau guna tile ni, kalau ada damage, part yang damage tu je lah diorang cabut dan ganti. Jadi dapat jimat dekat situ. Dan macam biasalah, kalau ada jimat dekat something, mesti ada risiko dekat tempat lain. Jadi booster pun dah cukup power dan boleh reusable. Safety pun dah kira okey lah. Cuma tinggal sekarang ni adalah testing dan testing. Dan untuk Starship ni, part testing ni lah yang lagi kritikal sebab nak bawa manusia. Dan dia akan bawa manusia pergi lebih jauh dari mana-mana manusia pernah pergi sebelum ni. Testing yang diorang buat baru-baru ni, nampak kapal ni bolehlah naik sampai ke tempat yang diorang target tu. Cuma part landing belum berjaya. Tapi walaupun tak berjaya landing, masih dikira satu pencapaian yang impresif sebab boleh bawa bangunan 40 tingkat ni keluar dari atmosfera bumi. Kira nanti manusia pertama yang naik benda ni pergi ke Marikh memang gila lah. Diorang calculate 9 bulan baru boleh sampai ke sana. Itu pun kalau semuanya goes to plan. Lepas tu nak kena landing lagi dekat sana. Graviti dah lah berbeza dari bumi. Tak ada manusia pernah landing kat sana pula tu. Tapi kalau ikutkan data, ada je dari Mars Curiosity rover yang NASA hantar dulu. Jadi data ni mungkin akan membantu jugalah dari segi pembinaan Starship ni. Itu kalau diorang share lah data ni. Tapi sebenarnya kan, transport ni boleh kata hanya sebahagian saja daripada plan yang sebenar untuk manusia pergi duduk dekat Marikh. Even kalau dah dapat pergi sana pun, masih banyak lagi yang perlu dibuat. Nak kena figure out macam mana nak bagi planet tu boleh sustain life. Mungkin untuk sementara waktu kena ada station dulu dekat Mars tu untuk establish first colony dekat situ dulu. Dia macam dalam cerita The Martian yang Matt Damon berlakon tu. Matt Damon. Movie tu memang best, tapi novel The Martian tu lagi best. Kalau belum tengok, cuba korang tengok. Tapi sembang banyak-banyak ni kan, bila sebenarnya boleh pergi betul-betul ke planet Marikh ni? Baik, mengikut kata NASA, diorang nak mula hantar angkasawan ke sana seawal tahun 2030. Ini cuma perancangan je lah, tak tahu jadi ke tidak. Sebab kalau ikutkan 2030 tu tak lama mana dah kan. Cuma tak pastilah diorang akan dapat funding yang cukup atau tidak untuk buat benda ni. Kalau kata Elon Musk pula, dalam tahun 2100 dah boleh ada 1 juta manusia dekat planet Marikh sana. Ganas juga prediction dia ni. Korang rasa macam mana? Projek ni akan jadi ataupun tidak? Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.